Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pesyarah yang disayangi dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami iaitu Pelan 7 akan membentangkan mengenai pemantapan kesepaduan nasional melalui etika dan juga peradaban. Mari kita teruskan. Ini adalah topik-topik isu kami, iaitu pengenalan kesepaduan sosial, konflik kesepaduan sosial dan juga dari kesepaduan sosial ke kesepaduan nasional. Kita akan mulakan daripada pengenalan dulu. So, mari kita teruskan. Ini adalah antara pengenalan, iaitu kita akan mulakan dengan definisi kesepaduan nasional yang bermaksud kepada jalinan hubungan bekerjasama antara kaum dan juga kelompok. Ini juga bermaksud kepada aktiviti berkongsi budaya antara sesama kaum dan juga pinjam meminjam unsur budaya masing-masing untuk mengeratkan silaturahim dan juga hubungan sosial yang membawa keamanan sejagat. Seterusnya, kita akan bergerak kepada prasyarat kepada kesepakatan sosial yang kuat yang terdiri daripada 5 syarat, iaitu taraf kebenaran yang berkualiti, kedua, kemudahan yang boleh menjamin dan mempertahankan kualiti hidup dan mobiliti sosial, yang ketiga, aturan sosial yang stabil, aman dan selamat. Yang keempat, interaktif aktif berlandaskan jaringan dan pertukaran hubungan yang positif. Dan yang kelima, iaitu yang terakhir sekali, adalah wujudnya usaha positif ke arah penglibatan semua pihak. Ini adalah tokoh-tokoh yang merealisasikan pendapat perpaduan nasional yang masih diterapkan sehingga kini, iaitu Dr. Syamsul Amri Baharudin, Ibnu Khaldun, Max Weber dan juga Herbert Spencer. Ini adalah contoh-contoh, iaitu terdiri daripada Dr. Syamsul Amri Baharudin yang mengatakan bahawa kesepaduan sosial ini amat penting dalam menerapkan nilai-nilai murni dalam masyarakat demi mencapai kemajuan negara. Menurut beliau, dia juga menerangkan bahawa ianya bersifat harapan bukannya pencapaian, bibit ke arah perpaduan namun tetap ada dalam bentuk perpaduan. Maka, jika ingin mencapai kesepaduan yang lengkap hingga mencapai perpaduan, kita mestilah menerima segala bentuk perbezaan dan menangani segala masalah perbalahan dan salah faham. Dia juga menerangkan lagi apabila kesepaduan sosial ini tidak dapat dicapai kerana semua diukurkan, sedangkan terdapat perkara yang boleh diukur dan ada juga perkara yang tak boleh diukur. Seterusnya, kita akan berpindah kepada Ibnu Khaldun. Pandangan beliau terhadap perpaduan nasional, beliau menamakan perpaduan ini iaitu Asabiyah, yang merujuk kepada perpaduan sosial dengan penekanan kepada kesatuan, kesedaran, kumpulan dan juga kesepaduan sosial. Kedua-dua konsep ini adalah sama yang memberi pengertian juga kepada esprit de corps yang dikenali sebagai semangat kekitaan, iaitu group feeling. Seperti yang ditunjuk tadi adalah Max Weber, iaitu tokoh yang memberi pandangan beliau terhadap perpaduan nasional. Beliau juga mengatakan bahawa bentuk subjektif yang boleh dimiliki oleh seseorang dalam cara berfikir dan bertindak mereka dan bagaimana bentuk ini boleh mempengaruhi tingkah laku orang lain. Ia juga membentuk masyarakat kerana ia berkaitan dan berhubung dengan orang lain. Dan akhir sekali adalah Herbert Spencer. Dia juga memiliki pemikiran eksperimen dan bukannya konsisten. Ada kalanya dia menegaskan bahawa masyarakat adalah perpaduan dan bukannya kepelbagaian. Pada yang sama, dia juga mengambil pandangan bahawa masyarakat adalah kepelbagaian dan bukannya perpaduan. Dan kadang-kadang dia juga mengajar bahawa masyarakat pada mulanya adalah kepelbagaian, tetapi kepelbagaian dengan kecenderungan yang wujud untuk berkembang menjadi perpaduan.
Melalui prinsip beliau, iaitu prinsip sosiologi, menyebarkan teori pertama beliau, iaitu the man versus the state. Dan yang keduanya adalah prinsip psikologi yang ketiga. Doktrin ketiga ini mempunyai pengaruh terbesar terhadap sosiologi kerana mengilhamkan konsep Foucault sahamnya. Konsep Foucault ini menerangkan norma dan nilai, sedangkan perpaduan merujuk kepada penyatuan, iaitu dia ada berkaitan rapat dengan kesepaduan nasional. Oleh itu, hal ini menyebabkan Herbert Spencer ingin berkait rapat mengenai isu ini. Assalamualaikum, saya Sarah Nur Balkis binti Muhammad Ismaili. Saya akan menerangkan tentang kesepadan sosial mengikut perspektif Ibn Khaldun dan apakah yang dimaksudkan dengan etika dan juga peradaban. Mengikut Ibn Khaldun, kawalan sosial dalam masyarakat simple adalah berdasarkan kepada kepimpinan. Oleh yang demikian, mereka memerlukan pemimpin yang baik yang dapat menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat atau pengikut bagi mengelakkan daripada berlakunya perpecahan semangat kekitaan kerana semangat ini perlu untuk mempertahankan diri dan suku kaum. Selain itu, kepatuhan dalam amalan-amalan agama dan kepercayaan kepada ajaran-ajaran kenabian dan kewalian dapat menghalang sifat-sifat buruk antara mereka seperti iri hati dan sebagainya. Kepatuhan seperti ini dapat mengawal tingkah laku masyarakat dan membolehkan masyarakat saling bertoleransi antara satu sama lain tanpa sebarang prejudis akibat perbezaan sosial. Ibn Khaldun menegaskan bahawa integrasi dan perpaduan masyarakat majmuk dibina berasaskan kepada kepercayaan kepada Allah, semangat dakwah, keadilan, accountability, penghormatan bersama, saling mempercayai, keikhlasan mutlak, rajin, kerjasama, kecemerlangan, rawatan persaudaraan, kejujuran dan kebenaran, moral, pengetahuan, tingkah laku yang baik, pengorbanan, kemas dan kebersihan. Kesemua ini merupakan nilai etika yang berupaya membangunkan sesuatu peradaban. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan etika? Etika yang juga dikenali sebagai falsafah moral merupakan satu cabang falsafah yang membabitkan penyusunan, mempertahankan dan mencadangkan kelakuan yang betul dan salah. Ia merujuk kepada tingkah laku moral manusia dan bagaimana untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud watak. Etika merupakan piawaian yang berasaskan betul dan salah terhadap perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kewajipan manusia. Ia berkait rapat dengan nilai-nilai moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan masyarakat dalam menentukan perbuatan atau tingkah laku masing-masing. Seterusnya, kepentingan etika dalam kehidupan. Persoalan, adakah perlu etika diterapkan dalam kalangan masyarakat kita sekarang? Jika terdapatnya nilai etika dalam kehidupan seorang individu, ia dapat memastikan manusia melaksanakan kewajipan hidup yang memberi faedah kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Sebagai contoh, seseorang itu dikatakan beretika apabila bertindak jujur, menunjukkan belas kasihan dan kesetiaan manakala perbuatan seperti menipu, mencuri dan membunuh dianggap perbuatan yang tidak beretika dan seterusnya menggambarkan sifat-sifat manusia yang kurang bertamadun. Etika sesebuah bangsa itu boleh menentukan jatuh bangunnya sesebuah peradaban. Kemajuan sesebuah negara itu banyak bergantung kepada sikap, mentaliti dan tingkah laku positif penduduknya yang sentiasa mengajar ilmu pengetahuan bagi melahirkan inovasi-inovasi yang berupaya membangunkan negara berkenaan. Seterusnya, sesebuah negara yang kurang hasil buminya berupaya untuk maju dengan adanya sumber manusia yang berkualiti seperti budaya kerja yang beretika sebagaimana yang berlaku di negara Jepun. Ini menunjukkan bahawa etika dan peradaban yang baik itu adalah penting dalam memajukan negara. Di sini jelaslah bahawa dengan adanya tingkah laku yang beretika dalam seseorang individu, mereka akan sentiasa dipandang mulia dari kacamata masyarakat. Seterusnya saya akan menyambung mengenai topik peradaban. Menurut Mahdi Abu Hassan dan Khatijah Muhammad Kambali,
Pengertian peradaban seringkali disamakan dengan pengertian tamadun yang merujuk kepada pencapaian dan kemajuan sesebuah bangsa dan masyarakat meliputi aspek rohani dan jasmani. Antara sarjana Muslim terawal yang mengutarakan konsep peradaban atau tamadun ini ialah Abu Nasir Al-Farabi melalui kitabnya Al-Siyasah Al-Madaniyah yang memperkenalkan istilah Al-Madaniyah pada abad ke-11 Masihi. Istilah tersebut kemudiannya dipopularkan oleh sarjana Arab seperti Muhammad Farid Wajdi dan Sheikh Muhammad Abduh. Istilah tamadun yang berasal daripada perkataan Arab iaitu tamadun yang telah lama diterima pakai dalam pembendaraan bahasa Melayu ini sebenarnya dipopularkan oleh Jurji Zaidan pada abad ke-19 Masihi. Menurut Nakub Al-Atas, istilah tamadun memberikan pengertian kehidupan insan bermasyarakat telah mencapai tahap kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur. Terminologi lain yang juga merujuk kepada pengertian peradaban ialah umbran dan al-hadarah yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun pada abad ke-14 Masihi. Kesemua istilah ini yang dibincangkan merujuk kepada satu tujuan yang sama, iaitu membangunkan kota, kehalusan tata susila dan kebudayaan serta kehidupan berteraskan akidah, syariah dan juga akhlak yang mulia. Salah satu faktor yang mempengaruhi pembinaan dan kemajuan sesuatu peradaban ialah satu faktor agama. Terdapat 4 ciri utama untuk pembinaan peradaban, iaitu yang pertama, pembinaan peradaban harus bercirikan keseimbangan antara kemajuan material dengan ketinggian akhlak yang dipaksikan tauhid. Yang kedua, kebanyakan sarjana dan pemikir bersependapat bahawa faktor manusia merupakan unsur terpenting dalam memastikan kelangsungan sesebuah peradaban. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial seperti mana yang diistilahkan oleh Ibn Khaldun merupakan pelaku utama yang berperanan membentuk dan mencorak peradaban. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak boleh hidup secara bersendirian, tetapi mereka memerlukan individu lain untuk dilahirkan, diasuh, dididik dan dibesarkan. Dan yang terakhir, manusia juga memerlukan komuniti untuk membangunkan institusi sosial bagi tujuan memajukan diri. Dengan adanya interaksi dan kerjasama inilah akhirnya akan melahirkan sesebuah peradaban manusia. Itu sahaja dari saya akan memberikan laluan kepada sahabat saya untuk meneruskan pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif Farhan bin Muhammad Saleh akan membentangkan tentang konflik kesepaduan sosial. Konflik kesepaduan sosial berlaku apabila nilai bersama dalam kandungan mereka tidak dihayati dan dikongsi bersama. Semenjak terjadinya rusuhan etnik pada 13 bulan Mei 1969, Malaysia telah menjadikan perpaduan nasional sebagai matlamat akhir utama untuk dicapai, khususnya melalui dasar ekonomi baru yang dilancarkan pada tahun 1971. Bagaimanapun, apabila DEB tamat pada tahun 1990, perpaduan yang diidamkan itu masih belum tercapai. Pada tahun 1991, rakyat Malaysia diperkenalkan pula oleh Tun Dr. Mahathir, iaitu Perdana Menteri pada ketika itu, dengan wawasan 2020 yang berasaskan konsep bangsa Malaysia, suatu perpaduan yang dijangkakan akan dicapai pada tahun 2020. Seterusnya, Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri yang seterusnya, memperkenalkan konsep baru iaitu Satu Malaysia yang merangsang masyarakat Malaysia ke arah perpaduan. Biarpun perpaduan yang diimpikan masih belum tercapai dalam tempoh 42 tahun. Namun kita telah mencapai sesuatu yang signifikan yang menjadikan Malaysia sebagai negara contoh kepada banyak negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Yang seterusnya, kemudiannya
Tun Dr. Mahathir telah melancarkan pula wawasan kemakmuran bersama 2030 di Pusat Convention Kuala Lumpur pada 5 hari bulan September 2019. Dasar wawasan kemakmuran bersama ini bermatlamat supaya ekonomi Malaysia melonjak kepada ekonomi yang berpendapatan tinggi dan di samping memperkasa kuasa beli rakyat. Ia merupakan hala tuju ekonomi negara bagi tempoh 10 tahun bermula 2021 hingga 2030 yang bertujuan merapatkan lagi jurang pendapatan dan pembangunan antara kelas, kaum dan wilayah. Yang seterusnya, dari kesepaduan sosial ke kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional dilihat sebagai satu proses dinamik apabila rakyat, pelbagai kaum dan etnik dengan susu budaya, agama, adat resam dan bahasa yang berbeza dapat hidup dalam suasana aman, damai serta harmoni. Dan yang seterusnya, yang kedua, berdasarkan sejarah ada beberapa isu perbalaan kaum yang agak besar dan rumit pernah berlaku dalam negara kita. Bagaimanapun ia dapat ditangani dan tidak merebak ke tempat lain. Yang ketiga, isu sensitif melibatkan hubungan kaum. Kelihatannya semakin meningkat apabila berkembangnya media sosial yang menjadi media utama rakyat menyalurkan perasaan tidak puas hati terhadap orang lain. So dekat media sosial ni kita tengok banyak contoh yang tidak baik, seperti kutukan-kutukan untuk orang lain dan bersikap rasis terhadap kawan lain yang ditunjukkan di media sosial. Yang seterusnya, penggunaan media sosial yang begitu terbuka telah mengakibatkan ada pihak yang menggunakan kesempatan ini untuk menimbulkan rasa kurang senang serta mencetuskan api perkauman. Yang kelima, masyarakat perlu bijak dalam menerima pakai segala maklumat yang diperolehi di internet agar tidak mudah terpengaruh dengan sentimen dan mainan segelintir pihak untuk menggugat keharmonian dan perpaduan yang sudah dibina sejak sekian lama. Untuk ni, kita sebagai masyarakat, kita kena lebih bijak menggunakan media sosial dengan tidak menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak benar dan maklumat yang boleh mengganggu keharmonian kita. So dekat sini kita sebagai rakyat yang bijak, yang boleh berfikir secara waras, kita tidak perlulah untuk memprovokasi orang lain. Dan yang terakhir, perbezaan ideologi politik dalam kalangan rakyat sering mencetuskan perbalahan yang boleh membawa kepada konflik perkauman yang serius sekiranya ia tidak ditangani dengan bijak. Setiap pihak perlulah mempunyai tanggungjawab untuk memastikan kesepaduan ini dapat dikekalkan dan menjadi bertambah baik dalam masa depan demi masa depan generasi yang akan datang. Yang seterusnya, punca konflik kesepaduan sosial di Malaysia. Konflik yang pertama ialah tidak menghayati dan mengamalkan prinsip rukun negara. Yang kedua, perbezaan ideologi politik. Yang ketiga, kurangnya interaksi antara kaum disebabkan pemisahan yang berlaku dari segi penempatan tempat tinggal, persekolahan dan pekerjaan. Yang seterusnya, tidak peka dan kurang berminat memahami budaya kaum-kaum yang lain. Yang kelima, tidak mahu menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa utama untuk berkomunikasi dalam acara formal atau tidak formal. Yang keenam, proses sosialisasi yang dialami sejak kecil dan dari ibu bapa, sekolah dan rakan sebaya telah menanamkan nilai-nilai negatif
yang prejudis terhadap kaum lain. Yang seterusnya, proses kesepaduan sosial. Dalam kehidupan masyarakat Malaysia yang pelbagai, ahli masyarakatnya mencari jalan untuk mengurus dan menyusun perbezaan-perbezaan yang sedia wujud dalam masyarakat. Perbezaan-perbezaan tersebut wujud dari aspek etnisiti, agama, bahasa, politik, kelas sosial, gender dan antara generasi. Perbezaan-perbezaan ini perlu diatasi dan disusun kerana masyarakat perlu mencapai keamanan dan kestabilan serta meneruskan kelangsungan hidup mereka. Yang seterusnya, keadaan yang wujud dan terus-menerus dinikmati oleh sebilangan besar anggota masyarakat majmuk di dunia ialah kesepaduan, iaitu satu fenomena sosial yang dipacu oleh idaman mendalam terhadap paduan yang seterusnya mempengaruhi anggota masyarakat tersebut untuk mengilhamkan berbagai-bagai ikhtiar dan kegiatan yang dianggap sebagai prasyarat mencapai perpaduan. Petikan daripada Syamsul Amri Baharudin 2010 dan 2012. Seterusnya ialah tahap-tahap hubungan etnik dalam sejarah Malaysia yang dibahagikan oleh Syamsul Amri. Yang pertama ialah era konflik 1945 hingga 1960. Ini berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Yang seterusnya ialah era stabil tapi regang, iaitu 1961 hingga 1970. Seterusnya era kesepaduan sosial pada tahun 1971 hingga 2011, dan seterusnya era kestabilan ekonomi dan kestabilan politik bagi mendukung kemakmuran. Ini adalah proses simbiosis, iaitu pada zaman sekarang. Itu sahaja daripada saya. Sekiranya saya telah tersalah cakap, saya menyusun 10 jari dan meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seterusnya, saya Ashirza binti Ahmad akan menyambung tentang kaedah penyelesaian konflik di Malaysia. Terdapat 4 perkara di dalam konsep ini, antaranya ialah akomodasi, amalgamasi, asimilasi dan akulturasi. Pertama sekali, kita akan pergi ke akomodasi. Ia merupakan satu proses yang memerlukan kerjasama dua atau lebih pihak yang mempunyai matlamat yang berbeza untuk membentuk satu matlamat yang dapat memuaskan hati kedua-dua pihak tersebut. Akomodasi juga dikenali sebagai situasi menang antara dua-dua pihak. Contohnya di Malaysia, meskipun bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan, namun bahasa-bahasa lain masih boleh digunakan selagi ia tidak bertentangan dengan prinsip perlembagaan. Seterusnya, akulturasi. Ia adalah proses penerimaan unsur budaya daripada satu kelompok masyarakat kepada satu kelompok yang lain. Tahap penerimaan bergantung kepada sejauh mana kebudayaan asli tersebut mampu memberikan kelebihan dan manfaat kepada sebuah kelompok itu. Lazimnya, budaya berunsur positif yang diterima dalam masyarakat. Budaya yang berunsur negatif pula biasanya ditolak, terutama jika ia merosakkan kebudayaan asal masyarakat tersebut. Asimilasi merujuk kepada satu proses penggabungan kebudayaan masyarakat yang berbeza-beza untuk membentuk satu kebudayaan serta identiti masyarakat yang baru. Asimilasi boleh mendatangkan dua jenis kesan berbeza. Pertama, kelompok masyarakat yang diasimilasikan berubah menjadi satu kelompok yang baru dengan menghilangkan budaya serta identiti asalnya. Yang kedua, kelompok yang diasimilasikan mengamalkan kebudayaan baru yang dicipta hasil daripada pencantuman budaya antara kelompok dengan kebudayaan asalnya. Amalgamasi pula merupakan satu tahap asimilasi yang paling tinggi. Ia merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk bentuk jenis budaya dan ras yang baru. Proses perkahwinan campur antara etnik merupakan satu contoh proses amalgamasi. Melalui perkahwinan campur ini, satu generasi baru atau budaya akan dilahirkan. Seterusnya, kita akan melihat langkah-langkah bagi mewujudkan kesepaduan sosial antara kaum di Malaysia. Antaranya ialah menghapuskan prasangka negatif, mewujudkan suasana saling memahami, mewujudkan semangat perpaduan, mencari jalan penyelesaian masalah yang membabitkan isu perkauman, menganjurkan program yang melibatkan semua kaum,
Sentiasa mencari jalan mewujudkan kehidupan sejagat yang harmoni, aman dan sejahtera, melibatkan badan-badan agama dan sosial untuk menganjurkan program-program yang melibatkan semua kaum. Seterusnya ialah kaedah pemantapan kesepaduan sosial di Malaysia, iaitu menjadikan rukun negara sebagai teras budaya, mematuhi dan menghormati perlembagaan persekutuan dan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pertuturan bersama. Antara cabaran ke arah mencapai kesepaduan nasional ialah perbezaan budaya di antara kumpulan-kumpulan etnik, perbezaan ideologi politik, jurang ekonomi di antara etnik, sikap prasangka kepada etnik yang lain, faktor geografi iaitu dari segi penempatan penduduk, pengaruh media sosial, sikap etnosentrik yang mengagung-agungkan etnik sendiri dan memandang rendah kepada etnik yang lain. Bagi penghayatan nilai dalam tajuk ini, masyarakat Malaysia perlu terus menyumbang kepada pembangunan tamadun bangsa Malaysia. Seterusnya, kita perlu menghormati set nilai yang mendasari masyarakat Malaysia dan masyarakat serantau seperti nilai hormat menghormati, menjalinkan keharmonian, menjaga maruah sesama kaum, mengiktiraf simbol dan ekspresi setiap ahli masyarakat. Seterusnya, masyarakat perlu memahami bahawa sistem nilai yang wujud dalam masyarakat dapat menyumbang kepada tercapainya kemajuan dan pembangunan ekonomi negara. Kesimpulannya, dalam usaha kita untuk menjadi sebuah negara bangsa, pelbagai strategi, pendekatan dan dasar telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk menjadikan negara ini bukan sahaja makmur dan maju dalam semua bidang, tetapi juga mempunyai hubungan etnik yang harmoni dan bersatu padu, serta mencapai integrasi nasional di bawah sistem persekutuan. Malaysia yang kita impikan ialah sebuah negara yang menyaksikan rakyat berbilang kaum, budaya dan agama dapat hidup dalam keadaan aman dan damai dengan rakyatnya, yang memiliki kesatuan dan perpaduan yang utuh, sementara hubungan kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan berada dalam keadaan harmoni sesuai dengan tuntutan perlembagaan. Perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan tunjang kestabilan sosio-politik di negara ini yang dapat menjamin kemajuan dan keutuhan bangsa. Sekian daripada kami, kumpulan 4. Terima kasih.